Halo, selamat malam saudara-saudari. Selamat datang ke Bengkel Pekebun pada malam ini. Mari sini tengok ada kawan lama tak atau kawan baru kat sini. Halo, Stella Tan. Okey, terima kasih menjadi kawan pertama yang masuk ke bengkel kami. Hello, Dawson Ew. Siti Fatimah. Hello. Okey, ini kawan lama. Matthew Kwan. Matthew Kwan. Okey, selamat malam. Onsus Elf. Okey, Eng Zu Hyong. Hello, selamat malam. Okey. Hari ini kami akan kongsikan tips-tips perkebunan melalui slide. Okey, seperti ini. Okey. Kami rasa topik pada malam ini boleh diterangkan okey melalui slide terlebih dahulu supaya saudara-saudari boleh mendapat informasi dengan lebih menyeluruh, okey, dan dapat memahami konsep dengan lebih teliti. Okey, kami memang bersyukur ada saudara-saudari yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Hello, Cheng Chong Lee. Hello, Robert. Okey, kawan lama. Hello, Nancy Peter. Hello, Ani Muhammad. Hello, Chia Hui. Kalau kawan lama. Hello, Julia Amiliana. Okey, selamat datang ke Bengkel Berkebun. Okey. Sila tuliskan apa-apa soalan atau masalah di bawah sesi komen di sini. Kami akan secara sedaya upaya menjelaskan kebanyakan soalan pada malam ini. Kami tahu kan itu sekarang harga barang semakin mahal atau sekarang COVID, okey, lagi semakin serius. Okey, isu-isu ini mungkin menjadi beban kami, beban sedikit lah. Jadi kami nak menggalakkan lebih ramai kawan berkebun di rumah. Berkebun di rumah membantu kita legakan hati, legakan emosi, membuatkan kami lebih sihat. Okay? Dan perkebunan di rumah boleh dikatakan sebagai satu hobi yang temurah sekali. Okay? Kami akan menganjurkan bengkel setiap 1 sehingga 2 bulan mungkin melalui slide atau mungkin melalui live. Okey, dan kami rasa kami boleh kongsikan tips dengan senang dan relax. Okey, dan terangkan mitos-mitos dalam perkebunan supaya kita dapat berkebun dengan senang. Jadi, kalau ada kawan yang mungkin stres sikit okey kebelakangan ini ataupun ada minat dalam perkebunan, silakanlah share kepada kawan anda. Okey, tekan share saja, share. Okey. Hari ini kami akan ada beberapa interaksi. Okey, kalau ada saudara-saudari ada soalan okey yang sedia tentang cuka kayu pada malam ini, sila boleh buat tuliskan soalan anda di komen kat sini. Okey. Mata Selinda. Okey, selamat malam. Okey. Okey, sekali lagi kami nak mengalu-alukan kedatangan kawan-kawan, saudara-saudari, ibu bapa, nenek atau untuk sertai dalam bengkel ini dan kongsikan perasaan anda okey atau masalah anda. Itulah saat kita boleh bincang dan belajar dengan lebih efektif. Jadi itulah maksudnya kalau kamu sudah ada pengalaman menggunakan cuka kayu, okey, dalam kehidupan harian anda, boleh kongsikan tentang kunci kejayaan atau kunci kesalahan di sini juga. Jadi kita boleh belajar bersama-sama. Okey. Sebelum kami mulakan bengkel pada malam ini, okey, marilah saya memperkenalkan sikit tentang Baba di sini. Okey. Mungkin banyak kawan sudah tahu Baba nak mencipta pengalaman perkebunan yang paling mesra alam untuk saudara-saudari. Kami membekalkan produk perkebunan yang eco-friendly sehenti seperti pasu bunga yang boleh diuraikan oleh kuman dalam alam sekitar, dalam tanah. Okey, kami juga hasilkan tanah organik, baja organik, bahan pencegah perosak organik. Produk-produk ini boleh didapati di kebun bunga nursery, di chain store hypermarket, di dollar shop dan sebagainya. Kami juga buat banyak tanggungjawab sosial korporat
tadi kami ada video kan, kami buat banyak pendidikan awam terhadap pengguna dan peladang mengenai kepentingan organik supaya generasi kelak kita dapat lagi ada alam sekitar yang sihat. Okey. Jadi saya tengok komen kat sini Okey, Cheng Cheng Lee. Okey, kamu gunakan untuk bugs repellent cuci luka tanah pH baiki. Wah, okey, banyak kegunaan ya. Okey. Jadi okey, nanti sekejap saya balik ke slide kat sini. Okey. Jadi dengan ini okey, macam mana anda gunakan cuka kayu? Okey, kalau saudara-saudari sudah ada pengalaman, okey, sudah ada apa-apa tips, boleh share, kongsikan kat sini. Okey, seperti kawan Cheng Cheng Lee yang share tadi, okey. Dan mungkin anda ada soalan sebegini, contohnya, okey, cuka kayu, kenapa cuka kayu di pasaran warna airnya tidak sama, okey? Dan mana kualiti yang lebih baik, okey? Dan mitos-mitos terhadap cuka kayu seperti cuka kayu bolehkah digunakan untuk bunuh serangga kah atau bunuh kulat tak? Okey, kenapa saya spray itu cuka kayu tapi tak ada kesan? Okey, dan cuka kayu ada apa kesan lagi? Okey. Jadi, melalui bengkel pada malam ini, okey, tajuknya kebaikan cuka kayu dan 10 cara penggunaannya objektif. Pada malam ini kita boleh dapat memahami proses penghasilan cuka kayu. Okey, kita juga boleh tahu cara membezakan kualiti dan atau grade cuka kayu, dan kita juga dapat tahu macam mana gunakan cuka kayu dalam perkebunan. Okey. Saya tengok siapa kawan sudah masuk. Okey, Muhammad Noor. Yes. Okey, selamat datang ya. Okey, jadi kami boleh tahu proses penghasilan cuka kayu dulu. Okey. Jadi apa yang yang ditunjukkan dalam gambar ini, okey, ini merupakan tanah arang. Okey, kami letakkan bahan-bahan di sini. Okey, contohnya ada bahan kayu, ada bahan yang berserat. Okey, letakkan di sini. Okey, yang akan dipanaskan dalam keadaan tanpa oksigen. Okey, jadi dia macam kena dikurung di dalam oven, dipanaskan. Okey, dan asapnya akan keluar. Okey. Bila kan dia keluar, okey, sini pipe, okey, kerana pipe sini dia sejuk, okey, jadi ini ada proses pengejukan, jadi akan titis keluar liquid, okey, cecair asap, okey, ini cecair asapnya yang dikeluarkan adalah itu cuka kayu mentah, okey, dan apa yang tidak boleh sejuk punya, itulah asap yang akan bebas, okey. Jadi ini cuka kayu yang mentah, okey, seperti ini. Okey, ini kita boleh buat sendiri. Okey, yang ini secara skala kecil. Okey. Yang apa kita selepas kami juga dapat itu cuka kayu yang mentah, okey, yang perlu melalui proses pemendakan. Yang maksudnya cuka kayu mentah ini perlu letak di satu tempat lebih daripada 6 bulan supaya dia punya lapisan ada beberapa lapisan, kami hanya dapatkan lapisan yang diperlukan. Okey, lapisan yang teratas itulah lapisan apung. Yang lapisan nipis saja, yang terapung di atas. Okey, kami keluarkan dia. Okey, lapisan kedua iaitu lapisan cuka kayu bersih. Okey, inilah lapisan yang kita perlu. Okey, yang seterusnya lapisan tar hitam yang settle down, tenggelam yang ke di bawah. Okey, inilah tar hitam merupakan bahan-bahan yang dikatakan sangat berbahaya ataupun yang mengandungi logam berat kerana ini merupakan tar. Okey, jadi kami perlu keluarkan tar, okey, dan hanya dapatkan lapisan cuka kayu bersih sahaja. Dan lebih baik lagi, okey, lapisan cuka kayu bersih akan melalui proses pengulingan. Maksudnya lapisan cuka kayu bersih akan dimasak lagi, okey, dan itu wap air cuka kayu keluar, disejukkan lagi dan dapatkan cuka kayu yang lebih pure. Okey. Jadi
kalau kamu dapatkan di sini, kamu tengok yang kiri, yang kanan sekali, inilah cuka kayu mentah, 1 kali pengulingan, 2 kali pengulingan, 3 kali pengulingan dan pengekstrakan rapi. Okey, tengok setiap kali dia melalui 1 kali pengulingan itu warnanya akan menjadi lebih cetek. Okey. Menjadi putih, bukan cetek, menjadi putih. Okey. Jadi untuk cuka kayu yang sudah melalui 1 kali pengulingan ini sesuai untuk digunakan dalam grade agriculture. Kalau untuk 2 kali pengulingan, okey, inilah untuk grade makanan haiwan. Ketiga kali melalui 3 kali pengulingan, okey, dan pengekstrakan rapi, ini akan digunakan dalam bahan kosmetik atau makanan kami. Okey. Jadi kalau dapat grade kosmetik atau grade makanan memang sangat mahal kerana prosesnya memang sangat panjang. Tapi lah lebih banyak kali pengulingan, komponennya lebih komponen dalam cuka kayu paling stable. Okay? Kalau cuka kayu dia punya kestabilan tak baik, maksudnya cuka kayu ini mudah teroksida. Maksudnya kalau kami dapatkan cuka kayu, tiba-tiba itu warnanya akan bertukar balik menjadi lebih gelap lagi, mungkin cuka kayu itu sudah kena dioksida. Okay? Jadi biasanya cuka kayu dibuat daripada bahan seperti berikut. Contohnya kayu merah, okey, contohnya ada buluh, ada sekam padi, tempurung kelapa dan rumpai liar. Okey, seperti Micania micrantha dan rumpai lembu. Jadi di luar negara, Micania micrantha, rumpai liar ini merupakan rumpai liar yang menjala. Ini merupakan rumpai liar yang sangat-sangat susah diselesaikan. Okey, kerana dia boleh menjalar dengan cepat. Jadi mereka itu kerajaan di luar negara, okey, pusat R&D di luar negara mereka secara sedaya upaya macam mana boleh kurangkan rumpai liar ini. Jadi mereka guna rumpai liar ini diproses menjadi cuka kayu dan mengikut research yang terbaru ini, cuka kayu yang diperbuat daripada Micania micrantha yang dapat membunuh atau mengurangkan mosquito dengan berkesan. Okey, dan lain-lain lagi. Asalkan bahan ini adalah bahan tumbuhan, bahan yang berserat. Okey, jadi ciri-ciri cuka kayu, okey, kami boleh dapatkan pH 2.5 sehingga 3.5. Ini memang sangat asam atau acidic. Okey, kadang-kala kita boleh dapat dalam itu pH 2.2 juga ada. Dan cuka kayu bila kami spray atau kami tabur atau sembur di alam pada tumbuhan atau pada tanah, ia boleh terbiodegradasi. Maksudnya ia boleh terurai dalam alam sekitar. Yang mengandungi 48 sehingga 52% organic carbon. Okey, maksudnya separuh daripada cuka kayu mengandungi carbon. Okey. Dan cuka kayu juga mengandungi sikit potasium, kalsium, magnesium, zinc, geranium, manganis, iron dan juga vitamin B1 dan B2. Ini kesemua vitamin mineral adalah sangat baik untuk tumbuhan. Yang juga mengandungi 10% kepekatan, acetic acid. Okey, yang tengok apa macam mana proses cuka kayu ini atau apa bahan yang digunakan untuk cuka kayu, tapi yang boleh tertinggi sekali iaitu 48%. Sangat-sangat banyak acetic acid dan dia juga mengandungi asid organik, phenol, aceto, banyak-banyak lagi lah. Dan cuka kayu boleh digunakan dalam penanaman organik. Jadi cuka kayu boleh dikatakan salah satu bahan yang sangat common dalam penanaman organik. Selain daripada minyak neem. Jadi hari ini kami kongsikan cuka kayu 10 cara penggunaan dari segi perkebunan. Jadi hari ini kami hanya jelaskan dari segi perkebunan sahaja. Jadi kami takkan cakap macam mana buat menjadi sabun atau untuk cuci luka atau disinfektan.
tak terangkan seperti ini. Hari ini kami hanya kongsi dari segi perkebunan. Alright. Okay, yang pertama, cuka kayu, boleh digunakan untuk rendam biji benih supaya boleh meningkatkan kadar penjempahan biji benih. Contohnya seperti ini. Jadi kami carikan satu mangkok, letakkan air, letakkan biji benih dan kami hanya larutkan sebanyak 1000 kali kanda. Maksudnya 1 liter punya air kami letak 1 ml cuka kayu. Dengan ini ia dapat meningkatkan kadar penjambahan biji benih. Enzim benih ini akan menjadi lebih aktif dan ia boleh meningkatkan penjambahan, merangsang penjambahan. Dan juga ia boleh mengurangkan kulat buruk yang dibawa daripada ibu bapa atau nenek atuknya. Kerana mungkin ada pengguna yang simpan benihnya daripada ibu bapa pokok ini. Jadi kalau itu ibu bapa pokok ini sudah ada penyakit tertentu atau virus tertentu, contohnya kami itu pokok cili sudah ada virus, itu daun sudah menjadi kerinting, kami simpan bijinya dan tanam lagi, itu pokok juga akan kena virus. Kerana ia dibawa ke anak-anak generasinya. Jadi dengan ini kami boleh kurangkan kulat buruk atau virus yang dibawa. Kedua, cuka kayu boleh melanjutkan tempoh kesegaran hasil. Maksudnya kalau kami dapat ada kutip hasil kan, kami boleh spray larutan cuka kayu dengan mist. Ini kami larutkan sebanyak 250 sehingga 300 kali kanda. Maksudnya kami campurkan 3 sehingga 4 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Dengan ini, ia dapat mengurangkan kulat buruk pada permukaan. Dan bila itu kulat buruk dia sudah kurang, tempoh segarnya boleh dilanjutkan lagi. Ketiga, ia boleh memperbaik kualiti air siraman dan irigasi. Jadi kalau kami ada simpan air, kami ada simpan air dalam tong, untuk buat siraman pada tanaman anda, kami boleh larutkan 1000 sehingga 10,000 kali kanda. Maksudnya 0.1 sehingga 1 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Dengan ini dia dapat mengurangkan kulat buruk dalam air siraman. Jadi kebanyakan kulat buruk dalam air siraman iaitu anaerobik. Maksudnya ia tak suka oksigen. Jadi cuka kayu ini dapat kurangkan anaerobik punya mikro. Ini memang sangat baik terutamanya sesiapa yang ada buat fertigasi, yang ada buat hidroponik, yang kita semula air lagi. Ini memang boleh campurkan dan meningkatkan kualiti air lagi. Keempat, kami boleh gunakan cuka kayu untuk pencegahan awal terhadap makhluk perosak. Jadi yang pertama sekali kami boleh sembur cuka kayu pada tumbuhan. Untuk pencegahan yang basic punya, yang asas punya, kami boleh larutkan sebanyak 400 sehingga 500 kali ganda, iaitu 2 sehingga 2.5 ml punya cuka kayu campur dengan 1 liter air dan spray pada pokok. Kalau nak ekstra berkesan lagi, kami boleh larutkan sebanyak 300 kali ganda, iaitu 3.5 cuka kayu dengan 1 liter air. Kami boleh buat lebih pekat lagi kah? Boleh, tapi kemungkinan ia akan menjadikan daun pokok terbakar atau daun tumbuhan terbakar kerana yang mungkin menjadi terlalu asidik. Jadi kalau nak lebih pekat lagi, perlu buat eksperimen kecil pada sebahagian daun dulu. Kalau tak ada problem, kalau tak ada sensitif, kami boleh larut dengan pekat lagi. Dengan ini,
Ia dapat kurangkan kadar aktif serangga perosak dan kegeraman serangga untuk hinggap pada tumbuhan itu. Okey. Dan ia dapat kurangkan kadar pembiakan kulat burung. Okey. Jadi saya clarify lagi, ini cuka kayu boleh bunuh serangga perosakan. Sebenarnya ia tak boleh bunuh, tapi dia boleh kurangkan kadar aktif sahaja. Okey. Dan tapi dia boleh mengurangkan mengurangkan kulat buruk dengan kesan lebih kuat untuk kulat buruk. Okey. Dan kita juga boleh beruskan cuka kayu pada batang. Okey, ini sesuai untuk tumbuhan berkayu untuk kurangkan perosak serangga ataupun penyakit berkaitan dengan batang tumbuhan. Contohnya itu durian. Durian batangnya mungkin ada itu phytophthora, maksudnya ada itu kanker. Okey, ada itu hitam atau hitam reput pada batang durian, kami boleh buat sebegini secara tetap. Okey, kita larutkan sebanyak 50 sehingga 100 kali kanda, maksudnya 10 sehingga 20 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Okey, dengan ini kami beruskan pada batang yang boleh kurangkan penyakit berkaitan dengan batang tumbuhan. Okey. Yang kelima, cuka kayu boleh meningkatkan keberkesanan baja cecair ataupun racun perosak. Okey. Contohnya, kalau kita nak meningkatkan keberkesanan racun, kita boleh campurkan cuka kayu dengan racun. Formulasi dalam bentuk cecair atau bentuk minyak ataupun kulaf berfaedah. Contohnya cecair mungkin racun serangga yang biasa atau minyak, contohnya kalau nak campur dengan minyak neem, ataupun kulaf berfaedah, contohnya nak campur dengan trichoderma, dengan EM, semuanya boleh. Kami hanya perlu larutkan sebanyak 400 hingga 500 kali kanda. Maksudnya 2 sehingga 2.5 cuka kayu dengan 1 liter air. Dan campur lagi dengan racun anda. Dengan ini, itu cuka kayu boleh tolong kurangkan guna racun kimia. Sebab cuka kayu boleh meningkatkan keberkesanan. Jadi racun anda boleh kurangkan dengan kadar mungkin 10% atau 25% atau sehingga 50% juga boleh. Cuka kayu boleh meningkatkan keberkesanan kerana cuka kayu asalnya sudah ada kesannya. Dan komponen-komponen dalam cuka kayu, dia punya molekul adalah lebih kecil daripada air. Jadi bila kami spray pada daun tumbuhan, itu molekulnya boleh resap atau rembas dalam bahagian tumbuhan. Contohnya daun, contohnya akar, dia boleh rembas dengan lebih baik. Dengan ini memang dia boleh tolong kurangkan racun kimia. Tapi ada peringatan di sini, jangan campur dengan bahan alkaline. Dengan bahan yang pH yang tinggi. Contohnya kalau kami ada guna itu antrako, kalau ada guna itu sebuk kulat yang berbentuk sebuk, biasanya ia adalah dalam bentuk dalam pH itu alkaline. Jadi kami perlu cek apa bahan yang dicampur dalam campuran di sini. Kita juga boleh gunakan cuka kayu untuk meningkatkan keberkesanan baja cecair. Kita boleh campur dengan baja cecair seperti baja cecair NPK, asid amino, seaweed extract atau enzim yang dibuat sendiri dan lain-lain lagi. Sama juga kita hanya perlu larutkan sebanyak 400 hingga 500 kali kanda, iaitu 2 sehingga 2.5 cuka kayu dengan 1 liter air dengan enzim ataupun baja cecair anda. Biasanya kalau kami hanya spray baja cecair begitu sahaja, mungkin itu baja cecair ambil masa seperti berjalan kaki ke dalam tisu tumbuhan. Tapi kalau kami spray cuka kayu, macam kami berikan taksi kepada baja cecair ini, ia boleh
pergi ke tempat, pergi ke destinasi tisu dengan lebih cepat lagi. Okey. Tapi pengingatan lagi, jangan campur dengan bahan yang alkaline. Contohnya kalau ada bahan yang berkapur, okey, kerana bahan kapur adalah alkaline, jadi jangan campur sekali. Okey. Jadi kami buat ringkasan di sini dulu. Nanti kami ada 5 penggunaan lagi. Kegunaan cuka kayu setakat ini kita boleh rendam dengan gunakan cuka kayu untuk rendam biji benih, rarut dengan 1000 kali kanda. Kalau kita nak melanjutkan kesegaran hasil, kita boleh rarutkan 250 sehingga 300 kali kanda. Okey, kalau kami nak memperbaik kualiti air, kita boleh rarut dengan 1000 sehingga 10,000 kali kanda. Kalau untuk pencegahan awal terhadap makhluk perosak, kita boleh sempur pada tumbuhan sebanyak 400 sehingga 500 kali kanda untuk basic protection, atau nak extra kesan lagi 300 kali kanda. Okey, kalau nak lebih pekat lagi, perlu buat eksperimen, buat test sendiri dulu. Okey, kalau kami nak berus pada batang untuk pencegahan perosak berkaitan dengan batang, kita boleh rarutkan dengan 500 sehingga 10 bukan 50 sehingga 100 kali kanda. Okey. Dan kalau kita nak meningkatkan keberkesanan racun atau baja, kita boleh rarut dengan 400 hingga 500 kali kanda. Okey. Okey, saya tengok ada apa soalan setakat ini tak? Okey. Okey, unsus elf. Okey, cuka kayu boleh mix dengan baja AB tak? Okey, ya boleh. Jadi tadi saya cakap, okey, kalau nak mix hanya 400 sehingga 500 kali kanda, iaitu dengan kadar 2 ml sehingga 2.5 ml dengan 1 liter punya air. Okey. Muhammad Noor. Okey. Saya tengok di sini. Muhammad Noor, berapa lama jika rendam benih? Okey, tengok mengikut keperluan biji benih itu. Jadi pelbagai biji benih dia ada masa rendaman yang tak sama. Okey. Jadi contohnya pada beberapa minggu lalu kami ada kongsikan ada beberapa herbs dia perlu rendam sehingga 5 jam. Okey. Jadi kalau herbs itu perlu rendam 5 jam, okey, kami rendam dengan 5 jam. Kalau ada herbs contohnya itu apa itu lagi? Itu okey, saya lupa. Okey. Macam mana cara okey, macam mana cakap dalam bahasa Melayu, tapi ada yang perlu rendam sehingga 10 sehingga 12 jam. Okey, kalau perlu rendam begitu lama, kami gunakan masa itu. Okey. Nur Hayati, kalau siram terus ke tanah boleh tak? Okey, nanti saya akan terangkan. Okey. Sila tunggu sekejap. Okey, sekarang saya teruskan lagi. Okey. Okey, sekarang kami pergi ke kegunaan ke-6. Okey, cuka kayu boleh digunakan untuk meningkatkan kadar fotosintesis tumbuhan. Okey, jadi tadi kami ada terangkan tentang ciri-ciri cuka kayu kan? Okey, salah satu ciri cuka kayu iaitu mengandungi 48 sehingga 52% organic carbon. Ini memang boleh bantu tumbuhan meningkatkan fotosintesis. Dan jangan lupa itu cuka kayu dia boleh rembas dalam tisu tumbuhan. Okey, jadi organic carbon ini juga boleh rembas, okey, boleh masuk ke tisu tumbuhan untuk mempercepatkan fotosintesis. Jadi kami tahu kan itu cahaya matahari. Okey, bila ada cahaya matahari, okey, itu tumbuhan perlu meresap karbon dioksida dan air lagi untuk menjalankan fotosintesis untuk hasilkan oksigen dan makanannya. Jadi, kenapa tumbuhan ini dia perlu dapatkan karbon dioksida? Kerana dia perlu dapatkan unsur karbon untuk menjalankan fotosintesis ini, untuk menukarkan nutrien kepada kepada makanan.
Jadi dengan membekaukan kandungan karbon dalam cuka kayu, ia boleh mempercepat pertukaran neutron dalam proses fotosintesis. Macam mana kami boleh buat? Okey, kita boleh larutkan dengan 400 hingga 500 kali kanda, iaitu 2 sehingga 2.5 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Okey. Sini ada satu nota peringatan, okey? Kita boleh spray pada pukul 11 pada pagi. Kenapa? Itulah masa waktu cahaya matahari adalah sangat-sangat baik punya, okey? Yang tersinar, okey? Itu intensity paling bagus, okey, pada 11 sehingga 2. Okey, jadi kami spray pada masa itu, okey, ia boleh meresap menukarkan fotosintesis dengan lebih cepat lagi. Okey, yang ketujuh, kegunaan ketujuh memperbaik kualiti tanah. Jadi ada satu kawan tadi tanya boleh spray terus pada tanah tak? Okey, sini saya jawab. Okey, kalau kita nak membasmi kulak buruk pada tanah kosong. Tanah kosong maksudnya itu tanah belum ditanam oleh apa-apa tumbuhan lagi. Okey. Bila masa itu, kita boleh terus siram pada tanah. Macam mana kami buat? Okey, kita boleh larut dengan 10 sehingga 50 kali kanda, iaitu 20 ml sehingga 100 ml dengan 1 liter air. Dengan ini kami siramkan cuka kayu pada tanah yang boleh tolong kurangkan penyebaran kulat penyakit melalui tanah dan juga boleh kurangkan nematod. Ini sangat-sangat penting terutamanya terhadap tumbuhan yang mudah layu pada musim hujan. Contohnya pokok cili, contohnya pokok terong, contohnya pokok peria yang memang sangat menjadi layu, daun menjadi layu, okey, pada musim hujan. Okey, jadi ini kita boleh buat. Pencegahan awal adalah lebih daripada mengubati. Okey, dan peringatan di sini kita perlu siram pada tanah sehingga basah. Kenapa? Kami perlu pastikan itu cuka kayu boleh masuk ke tanah sehingga dalamnya. Okey, kita perlu buat siraman dengan basah. Okey, untuk tanah-tanah yang sudah ditanam, okey, bila kita mendapati ada tumbuhan yang sudah menjadi layu. Contohnya inilah pokok tomato, daunnya menjadi layu seperti ini. Okey, yang sudah dapat penyakit, okey, yang attack-nya melalui akar, atau tanah. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Okey, kita perlu cabukan cabukan tumbuhan ini, yang sudah menjadi layu supaya kami nak hentikan penyebarannya. Okey. Dan selepas itu, kita perlu larutkan dengan 100 hingga 200 kali kanda, iaitu 5 ml sehingga 10 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Okey, dengan ini juga boleh kurangkan penyebaran kulat penyakit melalui tanah dan kurangkan nematod. Tapi dengan ini, kita perlu sembur pada pangkal batang secara tetap. Okey, tak sama dengan apa yang dibuat tadi, ini kami buat sebelum kami tanam. Okey, kami siram pada tanah satu kali sahaja, tapi untuk spray pada pangkal batang, kita perlu buat dengan secara tetap. Seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali pun boleh. Tapi pentingnya secara tetap. Dan kalau kami nak memperbaik pH, tanah. Contohnya kalau itu tanah menjadi terlalu acidic atau pH terlalu rendah, kita boleh larutkan dengan 400 hingga 500 kali kanda cuka kayu, iaitu 2 ml sehingga 2.5 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Kita sembur pada permukaan tanah, tapi kesan neutralnya lambat sikit. Mungkin ada saudara-saudara rasa pelik kenapa itu cuka kayu dia punya bahan asidik kan? Kenapa kami spray bahan asidik ke tanah yang asidik lagi untuk memperbaik pH?
Okey, kerana dia proses macam ni. Bila kami buat larutan seperti ini, kami spray pada tanah, ia tak menjadikan tanah lebih acidic kerana ini larutan sangat-sangat larut. Okey. Tapi bila kami spray pada tanah ini, ia akan menarik mikrob pada tanah. Okey. Mikrob ini akan membantu menguraikan apa-apa bahan yang menjadi pH rendah pada tanah ini. Okey. Jadi itulah kenapa kesan nutriennya akan amat lambat sikit. Okey, tapi kalau kita mendapati tanah menjadi terlalu alkaline, maksudnya pH sangat tinggi. Okey, contohnya tanah menjadi ini, okey, biasanya itu tanah alkaline dia ada macam garam putih pada tanahnya, okey, itu tanah alkaline. Kita boleh larut sebanyak 50 sehingga 100 kali ganda, iaitu 10 ml sehingga 20 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Kita terus siram pada tanah, okey, sehingga basah. Ini kesan nutriennya lebih cepat sikit, okey, macam ni. Dan juga kita bila kami buat letakkan baja asas pada tanah, okey, contohnya kompos, contohnya pajak ayam. Bila kami bajak dengan tanah lagi, okey, kita boleh sembuhkan. Okey, sebelum ditanam oleh tumbuhan, kita boleh sembuhkan cuka kayu dengan larutan 50 sehingga 100 kali ganda, iaitu 10 ml sehingga 20 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Dengan ini, ia boleh merangsang pembiakan kulat yang berfaedah dalam kompos ini, dan ia juga boleh merangsang pertumbuhan akar tumbuhan dengan lebih cepat lagi. Contohnya bila kamu spray, anda akan dapati ada macam contohnya kulat yang putih pada permukaan anda. Itulah gejala yang baik. Kegunaan ke-8, okey. Cuka kayu boleh dikatakan sebagai pemecut fermentasi. Okey, maksudnya dia boleh menjadikan fermentasi lebih cepat lagi. Kalau kita ada buat kompos di rumah, okey, kita boleh spray cuka kayu juga. Okey. Contohnya, okey, kita buat kompos dengan campurkan bahan yang berserat tinggi. Satu bahagian contohnya ada itu sekam padi, ada itu sisa kayu, ataupun itu rumput kering dan lain-lain lagi. Okey, kami campur lagi satu bahan yang mudah urai, contohnya tahi atau sisa sayur. Kami campur sekaligus dengan ketinggian 1 meter. Okey. Masa ini kami boleh kita boleh spray cuka kayu yang dilarutkan 400 hingga 500 kali ganda, iaitu 2 ml sehingga 2.5 ml dengan 1 liter air. Okey. Dengan ini, okey, ia boleh meningkatkan kualiti kompos, ia boleh mempercepatkan fermentasi kompos ini, okey, dan juga lagi ia boleh kurangkan bau busuk, okey. Kalau tak ada buat kompos sebesar ini, kalau anda ada buat kompos sisa dapur di rumah, okey, dengan kompos bin seperti ini, okey, kami spray pada setiap kali kami letakkan itu sisa dapur kan, kami akan spray itu liquid pada atas. Okey, dengan liquid ini kita boleh larutkan 400 sehingga 500 kali ganda, iaitu 2 sehingga 2.5 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Kami spray pada permukaan sisa dapur ini. Okey, dengan ini ia boleh cepatkan proses fermentasi, dan yang penting sekali, ia boleh kurangkan bau busuk. Okey, jadi kalau kita buat kompos di rumah, kami tak mahu bau busuk, biarkan ke jiran-jiran anda. Inilah memang salah satu cara yang berkesan. Dan kalau saudara-saudari ada buat enzim sendiri, okey, enzim sendiri, dulu kami ada satu bengkel ada ajar macam mana buat enzim. Okey, kadarnya iaitu 1:3:10, 1 bahagian gula, 3 bahagian bahan dan 10 bahagian air. Okey, dan seluruh bahagian ini kami boleh contohnya 10 liter air. Okey, kami boleh letakkan campurkan lagi 4 sehingga 500 kali ganda cuka kayu, iaitu kalau 10 liter air kita boleh letakkan
20 sehingga 25 ml punya cuka kayu dalam campuran ini. Ya boleh cepatkan proses fermentasi dan juga kurangkan bau busuk. Inilah sangat penting. Jadi bila kami buat fermentasi seperti ini, kita kalau ada dapati itu ada lapisan kulat yang putih seperti ini, inilah proses fermentasi yang sangat baik. Kalau itu dalam proses ini kita dapati ada lapisan hitam, okey, pada permukaan, itulah enzim yang tak baik. Okey, kita mungkin perlu buat sekali lagi. Okey, yang ke-9, okey, kita boleh buat baja cecair sendiri dengan cuka kayu. Okey, hari ini kami akan ajar DIY baja cecair yang mengandungi kalsium, magnesium, boron. Okey, 100 ml cuka kayu. Okey, kita boleh campur dengan 100 gram serbuk dolomite. Okey, ini serbuk dolomite mudah didapati di Shopee, Lazada, platform beli-bela online. Okey, dan kita boleh campur lagi dengan 10 gram boraks. Okey, sama boleh dapati dengan senang di online. Okey, kami campur sekali, kami rendamnya bermalaman. Okey. Jadi bila kami campur, kamu akan dapati ada bioh keluar macam gas Coca-Cola dalam. Okey, ada bioh. Jadi selepas satu malam, okey, bioh menjadi sikit, maksudnya dia sudah larut dengan bahan aktif. Okey, dengan sebenarnya, okey, kita boleh dapatkan 10 ml DIY baja ini dengan 1 liter air sembur pada daun. Okey. Biasanya di baja cecair ini kita spray pada tanaman berbuah. Okey, contohnya ada itu terung, ada itu tomato, tembikai, peria, semuanya ada apa-apa yang berbuah, spray baja cecair ini. Kerana baja cecair seperti ini, dia boleh tolong kurangkan keguguran buah. Dia juga boleh kurangkan penyakit hitam hujung atau hitam anthracnose, atau kurangkan reka buah seperti ini kerana musim hujan, atau kurangkan kes daun kuning berbentuk tulang ikan seperti ini, atau kurangkan kes buah hitam tengah, kurangkan kes kosong buah tengah dan lain-lain. Inilah semua masalah buah, okey. Mungkin pokok anda masih boleh hasilkan buah, tapi ada masalah-masalah kecil seperti ini. Kita boleh spray DIY baja cecair kalsium, magnesium, boron untuk memperbaik masalah ini. Yang akhir sekali, kita boleh gunakan cuka kayu untuk kurangkan rumpai liar dengan skala kecil. Okey. Jadi ini kalau kita kita tak mau spray itu racun rumpai. Okey, kerana racun rumpai mungkin mengandung contohnya itu paraquat. Okey, mungkin ia sangat berbahaya. Okey, atau racun rumpai yang biasa yang boleh mencemarkan air. Jadi ini memang salah satu cara yang memang mesra alam. Okey, daripada ciri-ciri cuka kayu, okey, yang mengandungi acetic acid. Inilah merupakan bahan aktif yang boleh kurangkan rumpai liar. Okey, jadi perlu kurangkan kurangkan rumpai liar secara bersentuh. Maksudnya kami spray kena rumpai liar itu, ia akan menjadi terbakar dan mati. Okey, jadi kita boleh larutkan 1 kali ganda sehingga 10 kali ganda cuka kayu, iaitu 100 ml sehingga 500 ml cuka kayu dengan 1 liter air. Okey, kami campur sikit lagi sabun cecair supaya dia boleh lekat pada daun rumpai liar ini. Okey, ini yang penting sekali. Bila selepas kami spray, itu bahannya akan terurai dalam tanah tanpa merosakkan tanah. Peringatan untuk ini, kita perlu spray pada waktu panas. Okey, kerana itulah kesan terbakar untuk rumpai liar ini. Tapi
ia tidak dapat gunakan akar rumpai liar. Okey, sebenarnya. Jadi, bila kami spray, dia daun mati, tapi selepas satu musim hujan mungkin 2 minggu atau 1 bulan, rumpai liar kecil akan tumbuh lagi. Okey, jadi kita perlu kurangkan secara tetap. Okey, ringkasan pada setakat ini, cuka kayu boleh tolong meningkatkan kadar fotosintesis tumbuhan dengan melarutkan sebanyak 400 hingga 500 kali ganda. Penting sekali sembuh pada pukul 11 pada waktu pagi. Okey, ia juga boleh membantu memperbaiki kualiti tanah. Okey, kalau kami nak membasmi kuman pada tanah yang kosong, okey, kita perlu larutkan 10 sehingga 50 kali ganda untuk membasmi kulat buruk untuk tanah yang telah ditanam oleh tumbuhan, iaitu kita perlu larutkan 100 hingga 200 kali ganda. Untuk memperbaiki tanah alkaline, tanah kapur, kita perlu larutkan 10 hingga 50 kali ganda dan siram pada tanah. Untuk mempercepat fermentasi, kita perlu larut sebanyak 400 hingga 500 kali ganda. Kita juga boleh gunakan cuka kayu untuk DIY baja cecair kalsium, magnesium, boron. Okey, kita juga boleh gunakan cuka kayu untuk kurangkan rumpai liar secara skala kecil. Okey. Dan sini ada beberapa tips ekstra lagi. Okey. Ini itu ada peladang durian. Okey, kawan kami dia kongsi dengan kami selepas dia spray itu cuka kayu, ya dia dapat halaukan tupai dan halaukan babi hutan yang suka makan, okey, yang suka makan duriannya. Okey. Memang ada kesan seperti ini kah? Kalau ada kesan seperti ini, sila kongsikan. Okey, tuliskan dalam komen, okey, tentang pengalaman anda. Dan dan juga ada satu pengguna yang kongsi dengan kami, ya ini merupakan pot saucer, maksudnya itu pinggan bunga. Okey. Jadi ada kesan, okey, kesan putih seperti ini dan ini memang sangat susah dicuci oleh air. Dia macam melekat di atas pinggan seperti ini kerana ini merupakan kesan mineral daripada tap water. Okey. Tapi ada pengguna dia gunakan cuka kayu dan rendam, okey, bermalaman dan itu dia larutkan, okey, dia dissolve. Ini kesannya, okey, dan dia boleh basuhkan dengan senang, okey, basuhkan stain pada pot saucer dengan senang. Anda pernah ada pengalaman seperti ini tak? Okey, atau apa-apa anda yang buat lagi dengan cuka kayu? Okey, welcome tuliskan pada komen di sini, okey. Interaksi seperti ini adalah lebih berkesan, okey. Okey, jadi sebelum kami masuk ke sesi soal jawab, okey, kami juga ada ekstrak tumbuhan yang berkesan tinggi iaitu Mr. Organic Bambusa Extract. Okey. Ini bambusa ekstrak yang dibuat daripada kayu merah dan puluh. Okey, ini merupakan komponen cuka kayunya, tapi dia diperkuat kesan lagi dengan ekstrak herba iaitu Alkaloid herba labiate dan Alkaloid herba nanuncula Okey. Itu cuka kayu, bahagian cuka kayunya, okey, kami sudah keluarkan lapisan tah hitam yang mengandungi logam berat yang tinggi, okey, dan juga dia sudah melalui pembentakan lebih daripada 6 bulan dan juga ada melalui proses pengulingan, okey. Jadi itu tadi kami ada cakap seperti ini kan, ini pembusa ekstrak ini sudah melalui 2 kali pengulingan. Jadi komponennya adalah lebih stable. Okey, untuk bahagian ekstrak herba ini yang ditambah untuk memperkuat kesan mengikut kajian yang boleh merosakkan sel kulat buruk, okey, dan kandungan sel buruk ini akan bocor. Okey, tengok yang boleh kurangkan kulat buruk dengan berkesan. Okey, dan juga dia boleh merosakkan protein sel bakteria. Okey, tengok dari kiri, okey, banyak bakteria dan kanan menjadi sikit bakteria sahaja. Okey, jadi ekstrak-ekstrak tumbuhan berkesan tinggi ini didapati dalam 4 liter packing. Okey,
Jadi pembusa ekstrak ini ya boleh digunakan untuk apa-apa yang digunakan yang disebut tadi. Okey? Okey, sekarang kami balik ke itu Q&A section. Okey. Okey, Noh Hayati. Okey, sebut dalaman itu ya kapur pertanian ke? Okey. Noh Hayati itu kapur pertanian ada beberapa jenis. Okey, salah satu adalah itu kapur biasa. Kapur mereka panggil itu kapur basah. Okey. Apa itu hydrated lime. Okey. Ya, hydrated lime ini ya mengandungi kalsium sahaja. Kalau kami dapat itu sebut dolomite, okey, yang mengandungi kandungan kalsium dan magnesium. Jika kita larutkan dengan cuka kayu, ya boleh larutkan kalsium dan magnesium. Okey. Okey. Boleh urang semula poin ke-6 kan Muhammad Noor? Poin ke-9. Oh, tadi saya cakap kan. Okey, saya balik ke slide tadi. Okey. Nanti. Okey, ini. Okey, betul. Okey. Inilah kegunaan ke-9. Okey. Jadi ini dengan nisbah bahan seperti ini yang boleh digunakan untuk membuat pelajar cecair kalsium, magnesium, boron seperti ini. Okey, secara organik. Okey, saya pernah dengar unsur saya pernah dengar kucing kayu boleh dipancur dengan kapur dolomite. Benarkah? Yes, ini saya telah tunjukkan. Okey. Feng ni lamiat, Feigin Laiman. Okey. Macam mana tahu nak tahu masa rendam untuk setiap jenis biji yang berlainan. Okey, jadi biasanya untuk biji benih sayur yang biasa, ini menjadi rujukan anda. Biasanya tidak tidak lebih daripada 4 jam. Okey, untuk sayur biasa contohnya sayur berdaun ataupun sayur yang berbuah contohnya terung dan lain-lain. Okey, biasanya tak lebih daripada 4 jam, tapi anda boleh tanya supplier anda ataupun cari online. Mungkin ada setengah biji benih, contohnya biji benih herba yang perlu rendam dengan lebih panjang sikit. Okey, jadi kalau untuk biji benih yang mudah bercambah, mudah germinate punya, biasanya tidak melebihi 4 jam. Tapi untuk biji benih yang susah bercambah punya, susah germinate punya, biasanya biasanya masa rendamannya ada lebih sikit. Okey. Okey, Noh Hayati, bunga ros ayah ada masalah black spot pada daun. Mohon bantuan. Okey. Jadi jadi Noh Hayati, okey. Biasanya masalah black spot ini adalah kerana itu keadaan persekitaran dan keadaan tanahnya adalah terlampau lembap. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, biasanya bila kami buat siraman pada pokok ros, kita perlu pastikan itu tanah adalah kering dulu. Okey. Berapa kering? Okey, kami ambil jari telunjuk, okey, cucuk tanah, okey, dan tengok ada tanah lekat pada jari tak. Kalau tak ada, okey, maksudnya itu tanah sudah menjadi kering, itulah masa kita siram. Okey. Dan kedua, okey, kita perlu buat itu pemangkasan, okey, trimming secara tetap, okey, supaya ia boleh ada ventilation. Okey. Dan selepas itu spray cuka kayu, okey, dia boleh bantu mengurangkan kulat buruk pada pada daun. Okey. Selepas trimming, selepas pemangkasan, spray cuka kayu itulah boleh bantu banyak. Okey. Okey, tengok ada soalan lagi tak? Okey. Sam Chin, okey, bolehkah cuka kayu kurangkan buah busuk pada durian? Okey, Sam Chin,
okey, saya rasa anda perlu hantarkan gambar. Okey, macam mana keadaan buah durian anda. Okey, kerana itu busuknya mungkin digigit oleh serangga menjadi busukkah, ataupun kerana penyakitkah, ataupun kekurangan nutrien dan buah kualiti buahnya tak baikkah. Okey, kami perlu tengok ada gambar dan boleh biasakan dengan lebih betul lagi. Okey, jadi boleh hantar gambar ke Facebook Hijauan Baba atau Baba Gardening. Okey, Nur Hayati. Oh, banyak soalan daripada anda. Berapa kerapan spray pada daun pokok bunga ros? Okey, tadi cakap seminggu sekali, yang terbanyak sekali 2 kali seminggu. Okey, jadi 2 kali seminggu maksudnya hari ini saya spray. Okey. Nanti ya. Okey, hari ini saya spray dan selepas 3 atau 4 hari saya spray lagi. Okey, bukan hari seterusnya. Okey. Yang terbanyak sekali 2 kali seminggu. Okey. Okey, sekarang tak ada soalan lain lagi. Okey, saya akan teruskan yang seksi akhir sekali lagi. Kalau ada apa soalan, okey, boleh tuliskan lagi. Okey, kita masih ada 5 minit lagi. Okey, jadi memang kalau anda ada apa masalah-masalah tentang penanaman anda, okey, anda boleh letakkan mesej pada Facebook Hijauan Baba. Okey, apa anda yang perlu buat? Tangkap gambar dekat dan jauh tumbuhan yang bermasalah. Okey, untuk seperti ini gambar yang dekat. Okey, seperti ini kami boleh bantu biasakan apakah sebab ada gejala seperti ini, itulah seranggakah atau penyakitkah atau kekurangan nutrienkah, kami dapat biasakan. Dan gambar jauh kami boleh tahu betapa teruk tumbuhan anda, macam boleh spray supaya dia boleh spray dengan lebih efektif. Okey, kami boleh berikan cadangan yang lebih tepat lagi. Okey, shiitake nak tanya, cuka kayu ini boleh halau semut dalam pasukan? Okey, shiitake tak boleh. Okey, kerana semut memang dia tak takut asid sebenarnya. Okey, dia takut sikit alkaline. Okey, jadi kalau nak saya cakap, okey, kalau letak kapur adalah lebih berkesan daripada cuka kayu untuk menghalau semut. Tapi apa yang anda boleh buat? Bila anda tukar tanah daripada pasu, okey, kamu tukar tanah, itu tanah anda, media anda boleh campur dengan sikit neem cake. Okey, itu neem cake atau sisa neem sekarang boleh dapat dari pasaran juga. Okey, itu sisa neem cake dia boleh menghalau serangga daripada membuat sarang pada tanah anda. Contohnya itu milibat putih, contohnya semut, contohnya kumbang. Okey, dia boleh mengurangkan kegemaran bertelur dalam anda. Okey, itu neem cake yang boleh bantu. Alright, okey. Nanti sekejap Okey, setakat ini saja. Okey, jadi inilah habislah sesi sharing ini. Jadi harapkan kita boleh berjumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Jadi ada apa-apa yang anda nak kami kongsikan, okey, apa-apa topik, okey, sila boleh tulis dalam sesi komen ini. Okey, kami akan compile experience kami atau cari sifu-sifu, okey, bekerja sama dengan kami untuk share sesi keperkebunan yang seterusnya. Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Bye-bye.